Okay, testing suara 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini awak bersama dengan Cikgu Fahmi. Kita nak belajar matematik. Okay, so apa khabar semua belajar-belajar? Sekejap cikgu buka sikit benda boleh tengok ni. Okay. Ih, rambut tak behave. Belum start, ni baru nak start. Yeah, finally dah buka dah. Okay, alright. Okay, semua orang wujud Okay, thank you very much. So malam ni awak akan belajar matematik dengan cikgu. And cikgu nak ambil untuk TikTok kan. Plan cikgu lah untuk kelas cikgu dekat TikTok. Cikgu plan nak ambil macam tahun lepas kita ambil topik graf. Tahun ni cikgu rasa cikgu nak ambil topik-topik yang topik-topik form 1 sampai form 5, tapi dia melibat yang masuk SPM. Form 1 sampai form 5, maksud cikgu form 1 sampai form 3. Form 1 sampai form 3 yang masuk dia tu sampai form, yang masuk tu SPM. Dan cikgu nak ambil juga topik-topik yang kritikal, especially yang dia ada dekat form 1, form 3, tapi dah tak ulang dah dekat form 4, form 5. Okay, form 4, form 5 dia tak ulang dah. Lepas tu dia masuk SPM. Dia ada beberapa topik. Kalau tak cikgu 7-8 topik. Dia tak ulang dah dekat form 5. Dia tak ulang dah dekat form 4, tapi masuk SPM. Itulah realiti matematik SPM. Okay, so macam mana yang lain semua, apa khabar? Sihat? Semua orang sihat? Alhamdulillah. Cikgu gembira tengok semua orang gembira. Tapi kalau untuk student-student form 5 kan, tahun ni kan, bila cikgu bisik kat diorang macam SPM, terkejut diorang. Terkejut. Okay, baik. Alright, so jom kita mulakan kelas. Kelas kita malam ni tajuknya adalah persamaan garis lurus. Betapa pentingnya bab ni adalah, bab ni dia akan keluar dalam tingkatan 5 untuk SPM. Dia akan keluar untuk SPM, dan dia akan keluar sebagai satu soalan special. Tapi dia tanya tak banyak pun. Dia tak banyak, tapi itulah, macam-macam lah tanya. Okay, so kalau tak prepare susah juga kan. Okay, dan kalau tengokkan, kalau ikutkan analisis, bukan analisis sangat pun, senarai yang dia akan keluarkan, dia ada 7 ke 8 topik yang akan keluar. 7 atau 8 topik yang akan keluar dalam SPM. Tapi dia tak keluar dia bukannya masuk dalam bab lain, bukan. Dia memang topik tu memang akan keluar satu soalan. Dia contoh macam ni. Dalam soalan SPM, bila tanya kan, akan keluar daripada form 1 sampai form 5 ke? Jawapannya ya. Okay, tapi contoh macam teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ni dia belajar masa form 1, tapi tak ada soalan dalam SPM yang kata gunakan teorem Pythagoras untuk menyelesaikan segitiga ni. Tak ada. Dia tak tanya macam tu. Tapi dia ada dekat mana? Dia ada dekat dalam bab yang lain. Contoh, dia akan masuk dalam bab persamaan garis lurus lah. Untuk teorem Pythagoras ni kadang-kadang dia keluar juga. Dalam soalan trial baru-baru ni, tahun 2021 lah kan. 2021 punya ada minta. So kena belajar lah. Okay, belajar. Okay, tapi tak apa, malam ni jangan risau. Jom kita buat sama-sama. Okay, tapi before kita start kelas, okay, so cikgu harap siapa-siapa yang belum prepare diri dia dengan pen, kertas, buku nota masing-masing, boleh get ready sekejap. Kita nak belajar, dan stay dengan cikgu, stay sampai habis kelas. Okay, stay habis kelas, jangan kau scroll tempat lain pula, stay dengan cikgu. Okay, dan siapa-siapa yang sementara cikgu nak tulis apa benda tajuk dan everything semua, why not ambil kesempatan ni untuk sharekan kelas kita pada malam ini. Boleh boleh tolong cikgu untuk share kan? Okay, so siapa yang belum share, boleh ambil masa share sekejap sementara cikgu tulis apa yang cikgu nak ajar malam ni. So malam ni adalah matematik, maths SPM. Tajuknya adalah persamaan garis lurus. Adakah cikgu tulis ni lurus? Tak apa nak lurus sangat, dia makin naik atas kan. Macam itulah kehidupan kita, semakin lama semakin naik. Okay, tak ada tu alasan, betul saja je. Okay, dah, siapa dah share? Okay,
Dah sharekan video apa, dah sharekan dah live cikgu malam ni So bukan apa, cikgu nak lebih ramai lagi belajar ni. Sebab apa? Sebab apa? Masa kita buat kelas baru-baru ni tentang persamaan garis lurus, rupanya ramai lagi pelajar-pelajar tingkatan 4, tingkatan 5 yang tak tahu tentang persamaan garis lurus. Ini nak SPM dah ni. Dah nak SPM dah. So ada ramai yang tak tahu kan. Dan ni cikgu ajar. Okay, alhamdulillah dia pun faham. Okay? Alright. So dah ready belajar? Jom kita mulakan persamaan garis lurus. Mari kita mulakan ni. Mari kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa dulu. Okey, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi nukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'al huzna in syi'ta sahla wa hayy lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey. Alright, mari kita mulakan. Okey, dah ready dah semua Dah ready dah Okey, hari ni hari apa? Hari ni hari Ahad. Hari Ahad kan? Oh, esok ada ujian. Okey, untuk pelajar-pelajar SPM, esok dia ada ujian. Hanya berapa bulan? 20 bulan. 20 bulan. Okey, ada ujian. Ujian apa? Hari ni ujian apa? Esok student SPM akan ambil ni ujian bahasa Inggeris. Okey, ujian bahasa Inggeris. Okey, so all the best lah untuk calon-calon SPM tahun 2022. Apa yang Pro Max ni yang akan ambil ujian bulan 3 ni kan. Okay, so all the best. All the best all the best, insyaAllah boleh. Malam ni marathon lah movie English. Biasa cikgu buat macam tu supaya esok tu fluent English Al-maklum lah. Okay, alright. So dalam persamaan garis lurus cikgu belah jap. So nanti mudah untuk awak buat salin nota apa semua kan. Okay. Dalam persamaan garis lurus dia ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 basic yang awak kena master. Tak ada master pun, nak kena ingat. So 5 perkara tu adalah nombor 1 adalah jarak. Jarak apa? Jarak di atas satah kertas. Okey, jarak di atas satah kertas. Yang kedua adalah cara-cara nak cari kecerunan, ataupun cikgu akan sebut cara-cara nak cari M. Okey, kecerunan tulis sebagai M dalam bab ni. Okey, yang ketiga adalah yang ketiga adalah pintasan Y. Okey, pintasan Y. Yang keempat adalah barulah persamaan. Dan yang kelima ataupun persamaan ni kadang-kadang cikgu tulis sebagai Y MX tambah C. Okey, lepas tu yang kelima adalah pintasan X ataupun persamaan. Tak ada tu je. Pintasan X. Okey. Alright. Okey, dah ready dah. Oh, tu dia. Ramai rupanya ada ujian esok mendengar Okey, insya-Allah. BM mendengar. Oh, esok mendengar pula. BM mendengar, lepas tu English, speak the language. Alright. Bagus. Okay, all the best semua. Okay. Alright. Apa nak pergi ni jarak di atas satah. Okay, so mana cikgu nak pergi malam ni Nak pergi semua memang tak sempat anak-anak Nak pergi semua tak sempat. Cikgu rasa cikgu nak sentuh, kita pergi 2 perkara malam ni. Okay, bahagian yang pertama adalah kita nak pergi jarak. Ni jarak. Dan yang kedua kita nak pergi dekat kecerunan. Okay, jarak dan juga kecerunan. Okay, so jom kita mulakan. Okay, first kali, jarak atas satah.
Okey, jarak atas satah. Buat awan ni kejap. Okey, dah. Jarak atas satah. Okey, so untuk jarak atas satah, first kali satah apa? Tak ada satah lain dah. Memang satah kertas. So tarik ke bawah. Oh, cuba. Tu tanda tu, tarik sini. Nah, ni dia. Okey. Inilah satah kertas di mana yang ni ada Y, yang ni adalah X. Okey. Dan jarak dia terbahagi kepada 3. Jarak yang pertama adalah jarak menegak. Jarak menegak. Okey, jarak menegak. Jarak menegak tu macam mana? Dia adalah daripada point dekat sini. Contoh cuba bagi contoh sini And then dia naik ke atas ni. Okey. So untuk jarak tegak, kita kena baca dia punya Y. Dekat sini dia punya X dia, cikgu bagi contoh, X dia 2 dan Y dekat sini adalah 5. Yang bawah ni pula X dia 2, dia punya Y dia adalah negatif 3. Okey. So yang kita nak baca dekat jarak yang menegak adalah dia punya Y. Okey. Jarak menegak, kita tengok dia punya jarak Y. Okey. Sebab X dia tak ada jarak. Sedih dengan bunyi. But 2 dengan 2 kan, 2 memang 2 maksudnya dia dekat tempat yang sama. Okay. So jarak yang menegak ni kita tengok daripada 5 dekat atas ni dan negatif 3 dekat bawah ni. So kita kena tengok dia punya Y kat sini ni, 5 dengan negatif 3. So sini 5 negatif 3. Okay. So macam mana nak cari jarak? Senang saja, kita tolak 5 tolak negatif 3. 5 tolak negatif 3. Okay, so dapat apa? 5 tolak negatif 3 dapat 9. 8. Bagus. Saja test. Okay, 8. Okay, dapat 8. 5 tolak negatif 3. Cikgu, apa jadi kalau cikgu terbalik? Contoh, instead of cikgu buat 5 tolak negatif 3, cikgu buat terbalik. Apa jadi? Kita try. Okay, kalau cikgu buat negatif 3 tolak 5, apa jadi? Cikgu akan dapat negatif 8. Adakah itu jawapan dia? Well, in a way betul. Tapi mari kita berpijak kepada dunia yang nyata. Ada ke jarak tu negatif? Jarak negatif. So semakin awak bergerak jadi jarak kan. Bila kita bergerak ada jarak. So nilai tu semakin negatif. Maksudnya kalaulah benda tu real, kalaulah jarak tu real untuk negatif, maka awak boleh naik taksi tapi minta dia mengundur ke belakang. Supaya apa? Supaya orang taksi tu yang bayar dekat awak, bukan awak yang bayar kat taksi. Kan? Sebab dah boleh ke belakang tu, ada jarak ke belakang. So tak boleh macam tu, betul? Okay. So alright. So negatif 8 tak boleh. Tak boleh negatif 8 Jarak tidak boleh negatif. So dekat sini awak tukarlah dia menjadi, kalau cikgu akan letakkan modulus. Maka jadilah dia negatif. Jadilah dia 8. Jadi 8. Ataupun kadang-kadang kan, nak mudah cerita dia kan, cikgu tak nak gaduh. Cikgu, saya nak tolak ni. Senang cerita tahu apa? Cikgu suka cakap, yang atas tolak yang bawah. Selesai. Yang atas tolak yang bawah. Walau macam mana keadaan sekalipun, nanti kita belajar pasal jarak yang berbeza nanti kan, jarak-jarak yang jenis-jenis jarak yang lain. Semua tu cikgu akan buat atas tolak bawah. Atas tolak bawah. Okey. Alright. Jarak bertambah tapi jam penjemputan. Untuk hal laju, yes. Untuk hal laju, yes. Tapi untuk matematik kita tak sebut hal laju Itu dalam bab lain. Cikgu akan detailkan nanti. Okey. Apa ni? Itu topik lain, betul. Okey, apa tu? Jarak bertambah tapi jam penjemputan. Kalau dia ke belakang, dia bukan jam penjemputan dah. Kan? But anyway, tak apa. Itu discussion lain. Kan kita mengarut-ngarut habis pukul 12. Okey. So ni jarak menegak untuk yang pertama, jarak yang menegak. Okey. Next adalah cikgu nak pergi ke jarak atas juga, tapi untuk jenis yang kedua pula. Ini yang pertama, cikgu nak pergi yang kedua. Okey. So cikgu minta untuk cikgu padam benda ni. Siapa yang belum screenshot boleh screenshot sekarang. Cikgu kira sampai 3. 1
2, 3. Okey, dah. Alright. Yang sana tak salin lagi boleh salin, jangan risau. Salin dulu kejap sementara cikgu tulis kat sini. Okay. So now, jarak yang seterusnya, jarak atas sata untuk yang kedua, part yang kedua adalah jarak menegak melintang. Melintang ataupun mengufuk. Mengufuk bahasa Melayu yang lainnya adalah mengufuk. Kalau bahasa Inggeris dia adalah entah. Tengok dalam kamus. Tengok macam mana. Cikgu dah lama tak mengajar dalam bahasa Inggeris. Cikgu dah tak ingat dah istilah dia. Itulah bila dah tak praktis kan. Macam tu lah. Okay, baik, anyway, kita sambung. So jarak melintang ni adalah apa? Dia kita kalaulah jarak menegak, dia tengok jarak y. So kalau jarak melintang, jarak x. Okay. So contoh cikgu lukiskan satah kartes ni sekali lagi. Satah kartes tu cikgu kecil je, senang. Dia kecil dan comel. Okay. So kita y, kita ada x kat sini. Lepas tu sini ada bulat, sini ada bulat. Garisan dia straight macam tu. Melintang kan? Garis melintang kan? Yes. Garis melintang. So cikgu bagi koordinat. Cikgu letak sini koordinat sini 6. Lepas tu kita bagi y dia 3. Yang ni cikgu letak negatif 1 dan y dia 3. Okay. So kita tengok jarak x. Sebab apa? Dia punya y dia sama. So tengoklah x. So x dia negatif 1 dengan 6. Jadi apa yang cikgu akan buat? Cikgu akan buat 6 tolak dengan negatif 1. 6 tolak negatif 1 jadi apa ni? 7. Okay? Right. Adakah semua orang dapat jarak menegak dengan jarak melintang ni? Clear Alright. Kalau jarak yang dua sama je ke cikgu? Jarak dua tambah sama juga. Sama. Ya, sama. Jangan risau. Kat sini cikgu buat negatif dengan positif kan? Kalau positif pun sama je. Dia dua-dua tu kita akan tolak. Ingat, jarak tolak. Okey? Apa lagi soalan tu? Okey, tak ada dah. Alright. Okey. Boleh salin sementara tu? Cikgu nak buat kat sini pula. Siapa yang belum sempat, screenshot je. Screenshot lepas tu salin. Screenshot lepas tu salin. Okay. Now cikgu nak pergi ke jenis yang ketiga. Yang ketiga. Okay, yang ketiga Yang ketiga adalah jarak pepenjuru. Jarak pepenjuru. Bahasa Inggeris cikgu tahu apa dia? Dia lah jarak diagonal. Bukan dalgona. Dalgona tu kopi kau. Bukan. Dalgona benda lain. Ni adalah diagonal. Diagonal ni maksudnya dia melintang dan juga dia menegak. Macam mana? Ni cerita. Okey, jarak pepenjuru ni kita kena tengok jarak x dan juga jarak y. Dekat sini kita ada basic teorem Pythagoras. Okey, masih familiar dengan teorem Pythagoras? Adakah awak familiar dengan teorem Pythagoras? Atau cikgu panggil tepi kadang-kadang? TP, bukan tepi, TP. Okey, biasa Tak biasa tak apa, kita belajar kejap lagi, jangan risau. Okey, macam mana jarak pepenjuru ni? Okey, cikgu lukiskan dulu satah kartes. Okey. Dia begitu. Alright. Y dekat atas, X dekat belah kanan. Okey. Garisan tu macam mana? Dia diagonal tu seperti ini. Gitu. Okey. Cikgu bagi koordinat dia sikit. Let's say sini kita ni tinggi 6. Cikgu bagi sini 7 lah kot. 7. Lepas tu dia punya tinggi dia pun tinggi juga ni. Tinggi juga. Cikgu bagi 8. Okey. Alright. Okey. Sini dia punya X dia dengan X dengan Y. X dia cikgu bagi sini berapa nak bagi Kalau cikgu bagi sini negatif 1. X dia negatif 1.
Okey. Okey. Y dia cikgu bagi tak boleh, kejap cerita tentang logik. 2. Tak boleh. 2. Bolehlah 2. 2. Boleh. Okey. So macam ni kita nak cari jarak perpenjuru ni. Okey. Jarak perpenjuru ni dia ada kaitan dengan teorem Pythagoras. Okey. Kalau awak tengok kat sini, dia ada, kalau perasan lah kan, cikgu lukiskan lah bagi perasan. Okey. Dia ada bentuk segitiga kat sini. Nampak segitiga? Segitiga bersudut tegak kat sini. Nampak kan? Kan? Okey. So yang kita nak adalah jarak X dengan jarak Y. Untuk cari panjang tu, cikgu nak lukiskan segitiga sini. Ni sini segitiga ni, nampak? Cikgu lukis sebiji-sebiji je kat sini. Okey, now bantu cikgu untuk kira jarak Y dengan jarak X. Kemudian baru cikgu tunjukkan formula macam mana. Cikgu tunjuk jarak X dengan jarak Y, macam ni kita buat. Lepas tu baru cikgu, kalau malas fikir masa tu, baru cikgu bagi cara yang kedua, kita gunakan formula terus. Okey, boleh? Okey. So now, bantu cikgu kirakan jarak Y dia. Okey. Jarak Y berapa? Jarak Y adalah, kita tengok Y 8 dengan 2. 8 dengan 2. Berapa tu? 8 tolak 2 sama dengan 6. Betul? Okey. Macam mana dengan jarak X pula ni, bawah ni? Okey, berapa pula jarak X? Jarak X adalah 7 tolak negatif 1. 7 tolak negatif 1. Berapa jadi? 8. Okey. Alright. So kalau kita cakap pasal teorem Pythagoras, apa yang kita kena buat? Macam mana? Kalau kita nak cari Y ni macam mana? Macam ni lah cara dia. Macam mana cara dia? Teorem Pythagoras tu kita buat macam ni. Macam mana? Teorem Pythagoras. Ini kita nak cari panjang tu yang ni. Cikgu letak sini. Tak nak pakai X, kita pakai huruf P. Okey? Teorem Pythagoras tu, cikgu nak cari yang sini. Boleh? Nak cari nilai sini Okey. Nak cari nilai sini ni, kita ambil 6 dengan 8, kuasa 2 kan dia? 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 punca kuasa. Cuba tekan kalkulator, dapat berapa? Tu dia, ada orang dah bagi formula dah dekat ruangan komen. 6 square B square tambah C square. Okey, 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2, awak akan dapat 25. Suka hati aku je. Bukan. Awak akan dapat 10. Okey. Alright. Bagi sesiapa yang menggunakan kalkulator 570MS, sila letakkan kurungan. Bila awak tekan punca kuasa tu, buka kurungan, 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2, tutup kurungan. Baru dapat jawapan 10. Okey. Kalau awak tak tutup kurungan, awak akan dapat 6, 8. Cikgu rasa awak akan dapat jawapan 70 kalau tersilah kira. 8 kuasa 2 adalah 8 darab 8, 64. 64 tambah dengan 6 akan jadi 70. Kalau salah kira dah. Okey? Betul. Dapat 70. Okey. Boleh so siapa yang dapat 70, maksudnya awak salah tekan kalkulator. Gunakan kurungan, please gunakan kurungan. Ataupun dapatkan sahaja kalkulator yang baru, iaitu seperti Casio 570EX dan promote C. Okey, kalkulator 570EX senang. Okey, baik. So ni satu cara bagi mereka yang sangat faham tentang teorem Pythagoras. Okey, siapa yang tak faham dan rasa macam, ya Allah, lecehnya lah teorem Pythagoras ni. I don't know. Rasa macam susah kan? Okey, it's okay, gunakan formula. Okey, ada pelajar dia selesa guna formula. Jadi cikgu bagilah formula ni untuk dia. So jarak sama dengan punca kuasa, okey, X tolak X. X1 tolak X2 kuasa 2. Tak muat. Tambah dengan tidak. Cikgu salin ni ke sana sikit boleh? Tak muat. Okey.
punca kuasa 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 sama dengan 10. Okay. And then ini Y1 tolak Y2 kuasa 2. Okay. Awak mungkin nampak dalam formula-formula yang lain, dia tulis kat sini 2 dengan 1 ataupun 1 dengan 2. Cikgu tak nak gaduh benda tu. Okay. Yang penting, kalau 1 di hadapan, maka 2 akan ada dekat belakang. Untuk X dan untuk Y. Dia tak boleh X1, X2, Y2, Y1. Yang tu, okay, untuk sini tak apa. Untuk sini tak apa. Untuk sini tak apa. Tapi cikgu tak nak awak biasakan buat macam tu. Nanti keliru nanti. Alright? Okay? Cikgu tak nak biasakan. Kalau ikutkan jarak boleh je. Cuma cikgu tak nak ada benda tu. Tak nak benda tu berlaku. Okay? Dalam rumus paper masukkan cikgu. Yes, betul. Dalam paper ada rumus. Bukan dalam rumus ada paper. Dalam rumus, dalam paper ada rumus. Okay? Untuk teorem Pythagoras, untuk jarak ada. Betul. Okay? Jarak ada. Okay, so jangan risaulah pasal nak hafal. Cumanya ada orang dia tak hafal, dia tengok ke depan, tapi dia tak tahu ambil nombor yang mana. Okey, cikgu bantu awak macam mana nak ambil. Kalau cikgu nak semua student cikgu gunakan atas tolak bawah. No matter what. Jangan tanya apa-apa. Tak kira lah macam mana keadaan, ambil yang atas, tolak yang bawah. Kenapa? Cikgu nak kita standard senang, jangan bergaduh dah lepas ni. Okey? Alright, so macam mana buat tu? Ni sama dengan, okey, punca kuasa gitu. Okey, X tolak X. Siapa X sini? 7. Sini negatif 1. So 7 tolak negatif 1. Ni tolak negatif 1 Cikgu tak letak kurungan. Okey je, jangan risau. Okey. And then kuasa 2. Tambah Y tolak Y adalah 8 tolak 2. Okey, kuasa 2. Alright. And then cikgu selesaikan sikit. 7 tolak 1 ni dapat 7 tolak negatif 1 dapat 8. 8 kuasa 2. Tambah 8 tolak 2 6. 6 kuasa 2. Okay. And then boleh teruskan kiraan awak. Maka awak akan dapat jawapan 10. Dapat jawapan yang sama juga. Okay. Kawan saya cakap kalkulator baru tak boleh pakai. Kalkulator yang mana yang baru tak boleh pakai tu? Kalau ikutkan kalkulator 570EX telah pun dibawa dalam exam semenjak tahun lepas. Okay. Semenjak 2 tahun lepas actually. Even 570 tu tahun cikgu tak ada muncul lagi. Tapi beberapa tahun selepas tu dia muncul. Lepas tu ada. Boleh pakai. Okay, sebab kalkulator 570EX tu tak boleh diprogramkan. Okay, tak boleh diprogramkan. Yang boleh diprogramkan ni adalah kalkulator yang boleh hasilkan graf. Okay, yang skrin itu akan besar. Sebab apa? Sebab nak lukis graf dalam tu. Yang tu boleh. Tapi untuk level awak ni setakat ni yang cikgu tengok dekat kedai pasaran semua kan, so far tak ada masalah. Tak pernah, tak ada lagi. Okay, so tak ada, jangan risau. Keluar tahun 2015. Okay. Cikgu tak tahu dia keluar tahun 2015. But anyway, boleh digunakan. Alright. Cumanya kalau yang color putih tu cikgu tak ada pula dengan cikgu sekarang. Yang tadi tu ada satu tu kalkulator tu warna pink. Kan? Warna pink dengan ada solar kan? Okey. Yang tu pun sebenarnya boleh bawa masuk. Tapi kebanyakan pengawas peperiksaan tak tahu tentang kalkulator tu. Okey? Itu sahaja. Alright? Okey, yes, kelas WIS tu memang boleh, jangan risau. Cikgu, saya punya kenapa dah letak kurungan pun dapat 70 juga? Ayo. Alamak. Dapat 70 juga tak kurungan macam mana tu? Okey. Ini untuk kalkulator 570MS. Cikgu tulis kat sini. 570MS. Okey. Perhatikan benda ni untuk kalkulator apa aku buat ni? Jap. Untuk 570MS. 570MS. Cara awak tekan dalam kalkulator tu adalah punca kuasa. Kan dia macam tu kan? Punca kuasa kan? Lepas tu buka kurungan. Tulis 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2, tutup kurungan. Buat macam ni, baru jadi. 350MS dapat. Okey kelas, siapa yang menggunakan 350 dah sangat tak sesuai untuk SPM.
Kecuali kalau awak pelajar-pelajar tingkatan 1, 2 atau 3. Kalau pelajar-pelajar form 1, form 2, form 3 boleh pakai 350. Tapi untuk form 4, form 5 pergi upgrade ke 570. Cikgu tahu awak adalah pencinta yang setia. Tapi ada masa dia dah tua, so kita kena cari yang baru. Ya Allah. Okey, cikgu bukan cakap pasal sesiapa, cikgu cakap pasal kalkulator. Okey? Cikgu cakap pasal kalkulator. Kalau yang kenangan tu jadikanlah dia sebagai kenangan. Alright, letak dia dalam frame elok-elok. Okey, kenanglah dia dalam doamu. Tahu? Okey, upgrade lah ke 570 ms. Okey? Cikgu, ES boleh bawa masuk dalam exam? Boleh. ES boleh. ES boleh. Yang menjadi kontroversi ni biasanya EX, tapi dah settle lah, banyak perkara dah settle. Satu lagi apa? 991. Itu yang selalu kontroversi. Walaupun sebenarnya boleh lah, tu je. Okey? Alright. Kelas Swiss best kelas Swiss best. Okey, so ingat untuk 570. Cara tekan dia macam ni, baru dapat. Awak kena letak kurungan tu. Okey, dah. Okey, selesai. Nak cikgu bagi latihan ke untuk ni? Boleh cikgu bagi latihan? Nak cikgu bagi latihan? Okey. Ini form 5 ke cikgu? Sebenarnya ini adalah tingkatan 2 sebenarnya. Tapi dia masuk SPM. Okey? Okey, cikgu bagi latihan sebelum kita pergi ke bahagian yang kedua, itu nak cari kecerunan. Okey? Nak cari kecerunan. Alright. Kecerunan banyak. Okey, tak apalah. Okey, so cikgu padam ni. Okey, cikgu padam ni. Okey. Ya. Okey, siap. Okey. Latihan. Latihan ni bunyi macam letihkan je kan. Tapi nak macam mana tu, lah praktis. Kalau awak letih belajar, itu maksudnya awak sedang belajar. Memang macam tu. Belajar ni memang letih. Sebab kita sedang buat sesuatu kan. Macam kita workout lah. Mana ada orang workout makin bertenaga? Bergantung lah. Awal-awal tu bertenaga lah. Lama dia penat kan. So maksudnya kita tengah buat. So kalau awak belajar dan awak rasa letih, itu adalah tanda yang bagus. So maksudnya awak sedang improve diri awak. Badan awak sedang melalui satu proses yang tak biasa buat. Yang sesuatu yang baru masuk. Tahu, membuatkan dia rasa macam something lainnya hari ni sebab dia belajar benda baru. Itu maksudnya awak sedang belajar. Memang kalau belajar memang sepatutnya letih. Okey? Tapi bukannya time buka buku terus terbaring atas muka tu kan. Tak adalah macam tu sekali teruk. No. Okey? Tengah belajar pasal tadi awak akan mengantuk, akan menguap, itu normal. Alright? Tu biasa. Okey. Jom. Latihan dia adalah macam mana cikgu buat tadi? Okey, cikgu buat Sata Kartes. Cikgu nampak sebelah sini lah. Sebelah sini. Alamak, aku tak tahu. Okey, sebelah sini. Cikgu dah decide lah. Okey. Alright. Lepas tu ini Y, ini X. Okey. Ini Y, ini X. And then dia bagi satu garis. Cikgu nak bagi garis tu turun ke bawah ke naik atas? Turun ke bawah pula lah. Turun ke bawah. Naik atas. Gitu. Okey, lepas tu tak muat ke dia ni, mana tulis ni. Okey. Dekat sini dia punya X dia adalah negatif okey. Negatif 9. Okey. Dan juga dia punya Y dia adalah negatif 1. Okey. Alright. Dekat sini pula dia punya koordinat dia adalah negatif 9 ni cikgu nak buat sini negatif 4. Okay. And then sini adalah negatif bukan negatif, positif lah Y sini. Kenapa pula sini negatif, sini positif lah, baru logik. 1 positif Y. Lepas tu naik atas, cikgu letak sini 13. Okay. So soalan dia, cari jarak antara dua koordinat di atas. Okay, cepat kira. Cikgu kira sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, apa ni? Cikgu baca komen sekejap sebentar tu. Cikgu, soalan SPM daripada form 1 sampai form 5 ke?
Surprisingly yes, tapi awak kena faham macam ni. Yang masuk di form 1 form 3 tu bukan semuanya akan jadi macam satu soalan, tak Dia akan masuk sebagai basic ataupun sambungan. Contohnya kalau awak tengok topik set. Topik set, operasi set tingkatan 4, operasi set. Dia dah ada dah dekat form 3, dekat form 2, sorry. Form 2 rasanya. Sukatan bulat itu admin. Sukatan serakan data terkumpul. Tu sukatan serakan tu statistik. Statistik ni bukan sekadar form 1, form 2, form 3. Dah Darjah 6 pun dah buat dah. Tajuk dia adalah pengendalian data. Kalau tak ingat situ ingatkan ni. Okay, so dia masuk, basically maths ni dia berkait. Jadi technically dia masuk semua. Okay, cuma dia tak akan masuk, bukan semua topik tu akan keluar sebagai satu soalan yang panjang. Tidak, dia akan selit-selit sebagai basic-basic. Okay, kebarangkalian. Kebarangkalian, bergaduh-gaduh dalam kelas sembang pasal kebarangkalian. Bukan matematik sahaja ada, matematik tambahan pun ada juga kebarangkalian tu. Walaupun nama dia bukan kebarangkalian, siapa student admat kat sini mesti tahu taburan binomial, taburan kebarangkalian. Kebarangkalian apa tu? Taburan kebarangkalian tu. Form 3 dah belajar, form 2 pun kita ingat. Form 3 dah belajar sebenarnya kebarangkalian tu. Okey? Okey. Majority form 4, form 5 half juga asalnya. Okey, majority Okey. Harap-harap tak masuk semua form 1. Tak masuk semua form 1. Okey, chill je. Okey. Apa tu? Saya belajar math je cikgu sampai kelas mat teguh. Okey, lower form fokus kewangan. Kewangan saja je. Okey. Untuk subjek lain form 1 sampai form 5. Yang subjek lain minta maaf cikgu, awak bertanya pada orang yang bukan pakar dalam bidang tu. Okey, untuk subjek lain awak kena tanya cikgu-cikgu yang lain. Contohnya kalau student teras subjek sains subjek sains awak kena tanya cikgu Hanani. Kalau kimia tanya cikgu Fana. Kalau admat tanya cikgu K. Cikgu boleh bantu sikit-sikit. Admat ialah subjek cikgu juga, boleh juga. Ataupun cikgu Bushra untuk mengajar untuk admat. Fizik cikgu Rashdan. Okey. Alright. Ramai dah 13. Cikgu bila nak ajar topik cukai? Cukai korang minta cukai Interesting. Cukai dia asal aku ambil pen lain, salah. Ini pen iPad, tak boleh pakai. Okey. Alright, subjek lain selalunya form 4 dan form 5 je rasanya. Okey, apa formula? Dia baru masuk. Okey, baru masuk is okey, tak apa. Okey, baik, okey. Alright, mari kita tengok sini. Okey, so cara-cara nak kira dia adalah ambil yang atas, tolakkan yang bawah. Okey, yang atas tolak yang bawah. Okey, so kita start dengan jarak. Cikgu tulis formula dulu Jarak adalah punca kuasa X1 tolak X2 kuasa 2 tolak dengan tambah dengan Y1 tolak Y2 kuasa 2. Ting. Okey, so siapa? Cikgu biasa akan ambil atas dengan bawah. 13 tolak 1 punca kuasa 13 tolak 1 kuasa 2 tambah dengan negatif 4 tolak negatif 9. Negatif 4 tolak negatif 9 kuasa 2. Cikgu sengaja tak letakkan kurungan sebab tak mengapa. Tak payah letak kurungan pun tak apa, boleh je. Okey. And then 13 tolak 1 dapat 12 kuasa 2. Tambah dengan sekian-sekian jadi apa ni? Negatif 4 negatif 9 ni jadi 5 kan? Jadi 5. So 5 kuasa 2. Okey. So pimpang kelentung. Alal-alih-alih dapatlah 13. Okey. Boleh? Itulah jawapan dia. Okey, dah pandai dah cari jarak. Siapa dah reti dah pandai jarak? Ni senang je ni kan? Ramai yang minta topik cukai Topik cukai, matrix kan. Okay, boleh. No worries. Nanti kita akan rancangkan waktu lain, okay. Nak SS. Okay, boleh SS dulu. Cikgu kita tepi sikit, jangan risau. Cikgu kita tepi sikit. Alright. Okay. Sebab cikgu kalau boleh macam kelas ramai-ramai macam ni, cikgu prefer ambil topik yang ringkas sikit. Yang ringkas, yang cepat orang dapat tangkap. Okay. Kalau yang kelas yang macam dalam kelas OTC biasanya, kelas OTC dengan PTI, kita akan ajar lebih detail, especially bab cukai matrix tu lah.
Okey, kalau yang dekat kelas yang ramai-ramai macam ni, sebab apa? Sebab dia macam ni. Kalau dalam kelas OTC, cikgu tahu kemampuan dan kadar kefahaman pelajar-pelajar cikgu. Cikgu boleh tahu apa yang diorang perlukan untuk diorang faham. Tapi kalau dalam kelas ramai-ramai macam ni, cikgu tak tahu exactly bagaimana keadaan awak belajar, cikgu tak tahu macam mana cara, apa kefahaman awak sebelum ni, cikgu tak dapat tahu. Tahu? Tapi dalam kelas OTC, cikgu tahu siapa-siapa. Okey. Jadi mudah untuk cikgu bantu. Oh, diorang perlukan ni, diorang perlukan ni, diorang perlukan ni. Tapi untuk kelas live macam ni, okay, hari ni cikgu akan ada student group A. Contohnya awak lah. Okay, cikgu dah jawab, awak tanya cikgu soalan, cikgu tahu macam mana cara awak belajar. Okay, kadar kefahaman awak macam mana, pace awak belajar dah okey dah, cikgu dah tahu. Tapi minggu depan minggu depan pelajar lain pula masuk. Awak mungkin ada, awak mungkin tak ada. Dan pelajar lain pun akan masuk juga. Dia berbeza. Jadi sekarang ni cikgu ada tempoh mengajar yang berbeza nanti. So memang sangat sukar untuk cikgu mengajar secara live bila melibatkan topik-topik yang kritikal macam cukai. Okay, so biasa jadi kalau kelas-kelas yang macam cukai dan sebagainya biasanya dalam seminar ataupun OTC. Alright, itu kelas-kelas PTTI lah. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh DM PTTI je. Okay, boleh Alright, jom kita pergi. Cikgu, saya student selekoh. Oi, minggu depan dah SPM. Okay, yang minggu depan SPM tu tak apa, all the best insyaAllah. Just do your best. Jangan fikir sempat. Ni soalan common. Sempat ke tak sempat, jangan peduli dah. Kau buat je sungguh-sungguh. Terbaling benda ni kan. Okay, buat sungguh-sungguh. Soalan trial tu buat semua. Okay, buat semua sehabis baik buat. Tahu, selagi tak tamat SPM tu, selagi tu lah usaha awak. Okay, bersemangat, come on. Okay, dah access dah semua dah shortcut dah. Semua dah shortcut. Astaghfirullah, apa aku mengarut ni. Semua dah screenshot. Okay, dah screenshot dah Okay, dah screenshot dah. Okay, alright, cikgu nak padam. Dan sekarang cikgu nak pergi dekat cara nak cari kecerunan. Cara nak cari kecerunan. Sekarang pukul apa ni? Sekarang pukul 9.50. Okey, cikgu ambil masa sikit boleh Okey, seterusnya kita nak cari kecerunan. Okey, gradient. Bahasa Melayu pula. Bahasa Inggeris dia adalah gradient. Gradient. Bahasa kalau English US dia akan sebut slope. Slope. Okey. Alright, kecerunan ada berapa? Kecerunan. Cara nak cari kecerunan ni dia ada 4. Pelajar-pelajar matematik teras mesti kena tahu 4. Kalau pelajar matematik tambahan, ADMAT, dia ada 1 lagi ekstra. Okey. Ada 4 cara untuk cari kecerunan. Yang pertama adalah melalui pintasan. Pintasan apa? Dia formula dia adalah kecerunan M sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okay, M sama dengan negatif Y bahagi dengan X. Itulah dia. Alright. Okay, cara yang kedua daripada koordinat. Okey. Daripada koordinat tu boleh dapatkan kecerunan dengan M sama dengan Y atas tolak Y bawah bahagi dengan X atas tolak dengan X bawah. Cikgu, saya pakai AA dengan B, atas dengan bawah ke? Cikgu nak standardkan student cikgu semua pakai atas dengan bawah. Okey? Boleh? Tapi adakah kalau saya pakai 1 dengan 2 tu salah cikgu? Tak salah. Tapi dengan cikgu nak standardkan everyone pakai atas bawah. Jenuh dah berdebate dalam kelas ni. Okey? Alright. And then yang seterusnya adalah nak cari koordinat. Ada lagi satu trik, iaitu kita nak cari apa? Bukan nak cari, kita boleh gunakan garisan yang selari dengan dia. Bila dia cakap garis selari, maksudnya apa? Maksudnya kecerunan kau sama dengan kecerunan ku. Orang lain punya kecerunan, tapi disebabkan diorang sama selari, maka kecerunan dia ni pun
sama. Okay? Begitu. Senang je. Alright. Okay, next. Apa tadi? Oh, sini. Cara yang keempat untuk cari garis lari adalah garis serenjang, di mana M sama dengan negatif 1/M. Okay, negatif 1/M, ataupun M darab M sama dengan negatif 1. Negatif 1. Yalah, negatif 1. Okay, boleh Right. Okay, so 1, 2, 3, 4. Sudah. 1, 2, 3, 4 sudah lah Okay, 4 cara ni, tapi cikgu memang tak sempat lah nak ambilkan 3, 4 ni. Cikgu tunjukkan yang 1 dengan 2 je. Okay, 1 ni cikgu buat sekejap sebab senang. Yang 2 ni kita nak buat lama sikit. Okay, and insyaAllah kita habis dalam 10 suku. Boleh? 10 suku boleh? Boleh lah 10 suku lah. 10 yang tu habis lah. Okay, bertahan sekejap Mengantuk ke? Allah, sikit belajar mengantuk. Tahan sikit, buka mata susah yang tu Okay, bertahan mata. Okay, kalau siapa yang mengantuk kan, kalau student SPM, bisikkan dekat telinga SPM. Okay, tapi untuk student form 5 yang akan ambil SPM depan, berdiri ataupun lompat-lompat, crack leher sikit ni, lepas tu tepuk muka, buat last year kat sekolah, tepuk. Okay, bertahan. Okay, lawan sikit. Okay, tapi insyaAllah tak mengantuk lah kalau ni dengan cikgu, insyaAllah. Okay, mana dia? Oh, okay, jom kita masuk sekarang. Nak cari kecerunan. Okay, cikgu lukiskan satu sata kartes. Okay, macam tu rupa dia Okay, kita nak buat yang pertama dulu tau. Okay, so sini Y, sini X. Cikgu lukiskan garisan. Garisan ni cikgu nak buat macam ni. Okay, alright. Lepas tu cikgu tandakan dekat sini. Sini adalah negatif 3, sini adalah 5. Okay, so antara 4 kaedah ni, 1, 2, 3, 4, kaedah manakah yang sesuai untuk awak cari kecerunan kat sini? Soalan kat sini lah cari kecerunan. Find the gradient. Kecerunan. Cari kecerunan ni. Yang mana yang sesuai? Mestilah yang satu. Kenapa dia bagi yang satu? Kenapa tak boleh yang dua? Pal? Boleh pakai yang dua, tapi yang mudahnya adalah kita gunakan cara pintasan, sebab dah ada pintasan dekat sini. Ini pintasan apa? Ini pintasan X. Yang ni pintasan Y. Cikgu dengar ramai yang tak suka pintasan X. Cikgu faham. Bukan senang untuk kita melintas ataupun melintasi kita punya X. Kan, lagi-lagi kalau tengok dia happy dengan orang lain. Okay, lupakanlah tu. Move on. Alright, okay, sini. Dah. So, M sama dengan negatif pintasan Y bahagi, ini apa? Y ke benda ni? Pintasan Y bahagi dengan X. So, M sama dengan negatif Y adalah 5. Tulis 5 atas tu. And then X adalah negatif 3. So, negatif dengan negatif jadi positif. Maka awak punya kecerunan adalah 5/3. Semua orang dapat 5/3? Cikgu macam berpengalaman je. Ada ke? Cikgu jarang tinggalkan orang apa pula? Entahlah. Ada masa ditinggalkan, ada masa meninggalkan. Tapi alasan semua sama. Saya nak fokus kat study. Awak terlalu baik untuk saya. Dan lain-lain. Lebih kurang macam tu lah kan? Kita dah besar ni menyampah dengar. Okay. Sabar je lah. Tak apalah. Tapi cikgu jumpa yang lebih baik. So tak apa. Kadang-kadang kita perlu jumpa yang orang-orang yang tak betul, supaya kita menghargai orang yang betul kan? Wah, bermadah bersemi malam ni. Okay. Okay, kita try lagi satu contoh. Okay. Gatal hidung dah. Cikgu rasa kan cikgu sensitif lah dengan benda-benda ni. Bukan pasal X pun tu kan. Maksud cikgu habuk ni, habuk whiteboard. Cikgu rasa lah. Okay, next.
Okey, macam mana macam ni? Hup. Entah apa aku buat tu ha. Okey, yang ni bagi berapa ah? Negatif. Berapa kau nak? Negatif 10. Oh ya, oh suka hati lah. Yang ni cikgu nak 15. Apa ni? Mana boleh 15 bawah ni? Bawah ni mestilah negatif 15. Ha. Okey. So soalan yang sama, cari kecerunan. Cepat. Cari kecerunan dia cepat. Cepat. Bagi tahu cikgu jawapan dia cepat. Cari kecerunan. Cepat kita lumba. So kita dapat, tak boleh pakai yang pertama. Kita boleh pakai yang pertama. So M sama dengan negatif Y. Y dia berapa? Oh okay, Y dia negatif 15. Lepas tu bawah dia negatif 10. Negatif. So dapat negatif 15. Dapat 1.5. 3/2. Cikgu dapat dulu. Cikgu menang lah. Kan cikgu menang lah. Cikgu menang. Kecuali kalau korang dah dapat dah. Tapi jawapan dekat komen cikgu tengok dekat sini lag sikit. So dapat dia dapat 3/2. Komen lambat. Oh okey yelah. Okey fair. Komen lambat So jawapan dia adalah negatif 3/2 Oh komen lambat. Okey cun. Okey. Tu baru masuk semua jawapan. Okey, tu apa? Negatif 3. Ada negatif Ada negatif tau. Negatif 3/2. Okey jap. Macam mana ke kadang ada negatif ke kadang yang ada positif? Senang ingat macam ni. Kalau dari kiri ke kanan, kalau dia naik, dia akan positif. Kalau daripada kiri ke kanan, dia turun ke bawah, dia akan dapat negatif. Senang je ingat dia. Okey, boleh itulah dia. Alright. Kita seri Kenapa negatif? Satu sebab ni negatif, ini pun negatif, dia dah potong habis dah. Tapi ada satu lagi negatif kat sini. So that's why dia negatif. Okey? Dan tengok kalau naik atas confirm positif. Kalau turun bawah confirm negatif. Okey? So boleh cincot. Cincot 1, cincot 2, cincot 3, cincot 4, cincot 5. Okey dah Okey, handsome. Cikgu nak padam ni? Boleh? 1. Ya Allah. 1, 2, 3. Okey, cikgu padam. Ya. Okey. Bahagian terakhir untuk malam ni. Bahagian terakhir untuk malam ni adalah bahagian nombor 2 ni. Koordinat pula. Okey. Alright, lepas tu kita tarik garisan ni ke bawah. Buat macam ni. Soalan sama kita nak cari kecerunan. Okey. Kita ada Y kat sini, kita ada X kat sini. Okey. Nak garisan ke atas ke garisan ke bawah? Pilih. Garisan ke atas. Kita start dengan garisan ke atas dulu. Okey. So cikgu bagi garisan dia seperti ini. Okey. Dan cikgu letakkan dekat sini koordinat dia apa nak bagi sini negatif. So let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So negatif 8. Lepas tu dia ke bawah 1, 2. So mungkin negatif 2 lah. Okey. Sini pula adalah 1, 2, 3, 4. Mungkin 4. So 4. Untuk B lah, nama dia B. 4. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kot macam tu Okay. Alright. So kalau dekat sini pula, soalan kat sini, dia ada 2 koordinat dia bagi, betul? So kalau dia bagi 2 koordinat macam ni, yang mana kita nak buat? Kita gunakanlah yang koordinat ni Pintasan dia tak bagi sini. Boleh cari tapi memang mengada-ngada lah nak cari kan. Sabar. Okay. Cari, gunakan koordinat. Gunakan apa yang diberi, iaitu koordinat. Dan cikgu suka atas yang tolak bawah. Okay. Atas yang tolak bawah. Atas tolak bawah tu apa? So nak cari M dia senang saja. Ambil M sama dengan atas tolak bawah. Y dahulu Y dulu Y dekat atas, X kat bawah. Nak senang ingat dia macam ni. X tu kau tak suka dia kan, dah dia tinggalkan kau, ataupun kau pun dah menyampahkan dia, kau pun tinggalkan dia, letak dia kat bawah. Okay. Senang ingat, letak X tu di bawah. Okay. So Y dulu, 6 tolak negatif 2.
6 tolak negatif 2 per dengan 4 tolak negatif 8. 4 tolak negatif 8. Nah, tu dia. Okey. Atas tolak bawah. Atas tolak bawah. Y dulu, lepas tu baru X. Okey. 6 tolak negatif 2 berapa? 6 tolak tu 8. 4 tolak 8 jadi 12. Okey, ini sifir berapa? Sifir 4. Sifir 4 bagi 4 dapat 2, bagi 4 dapat 3. So jawapan dia adalah 2 per 3. Pandai. Soalan minta apa? Minta kecerunan. Soalan sekarang ni kita cerita pasal nak cari kecerunan. So dia akan minta kecerunan je. Okey? Alright. Okey. Cari kecerunan. Betul. Cari kecerunan. Yes. Okey. Oh, bagus. Power. Okey. Oh, cikgu tak tulis soalan cikgu kan korang dah tahu dah. Okey, tak apa. Next soalan cikgu tulis soalan. Okey. Alright. Screenshot cepat. Cikgu nak padam, cikgu nak bagi korang latihan. Okey, screenshot dalam kiraan 3 2 1. Dah. Okey, cikgu padam sekarang. Okey, latihan pula Okey, cikgu padam. Okey, latihan. Okey, latihan. Soalan dia adalah cari kecerunan bagi garis lurus di bawah. Bawah jarak ke jauh? Jauh kan? Di bawah. Okay, so kita buat something macam ini and then macam ni. Okay, so kita ada Y dekat sini, kita ada X dekat sini, and garisan tu cikgu nak rupa dia macam ni. Okay, berapa koordinat ni? Koordinat ni cikgu nak bagi A adalah 1 dan 3. Yang ni pula cikgu nak letak dia negatif lah kan. So negatif 7 dan juga negatif 7. Ni patut positif lah. Cikgu nak bagi sini 7 dan bawah tu negatif 9. Okay, negatif 7 negatif 9. Okay, cepat kira, cepat. Obviously awak akan gunakan kaedah koordinat sebab dia ada 2 koordinat yang dibagi kat sini. Okay, so ingat Y atas tolak Y bawah, X atas tolak X bawah. Okay, so pastikan awak kira dengan betul. Okay, alright. Yang part A, part B tu tak kisah start dari mana ke? Tak kisah, tapi cikgu nak standardkan A stand untuk atas, B tu stand untuk bawah. Okay, cikgu nak standardkan. Alright, cikgu dah start nampak jawapan. Okay, well done. Dah start dapat jawapan. Okay, so cikgu tunjukkan jalan kerjanya bagaimana. So M sama dengan Y atas tolak Y bawah. So 3 tolak negatif 9 per X 1 tolak 7. Yang atas tolak yang bawah. 1 tolak 7. Okay, 3 tambah 9 jadi 9, 10, 11, 12. 1 tolak 7 negatif 6. So jadi apa tu? So, 2 sifir 6. So jadi negatif 2. Wah, ramai yang dapat negatif 2. Pandai semua hari ni, malam ni. On lah. Well done guys, well done. Semua orang dapat negatif 2. Itulah dia benda yang dipelajari pada hari ini. Okay, baik. Alhamdulillah, cikgu rasa pengalaman cikgu mengajar matematik dah masuk 8 tahun. So ini adalah tahun yang ke-9. Yeay, happy anniversary. Sebenarnya cikgu tengok kan, student matematik ni dia akan faham bila 2 keadaan ni. Student matematik yang pertama, dia akan faham bila dia dengar apa yang cikgu cakap and then dia buat nota, dia salin,
tak? Dia buat latihan. Dia akan faham kat situ. Dia dengar, dia buat nota dia, dia faham. Itu grup yang pertama. Grup yang kedua, dia ni akan faham, dia tak buat nota. Dia buat nota tapi tak faham. Okey, dia dengar cikgu cakap macam faham. Tahu? Macam dapat sikit-sikit, tapi macam bila buat nota dia tak tahu nak buat macam mana. Okey, student ni dia akan faham bila dia buat latihan banyak-banyak. Dan ramai student, and especially student maths lah. Student maths memang kena buat banyak latihan. Dan latihan banyak-banyak ni nak buat dekat mana? Bersama dengan cikgu lagi semangat. Kerana apa? Bila sangkut, cikgu ada depan. Okay? So kat mana nak buat benda ni? Mestilah dalam kelas. So Alhamdulillah, macam hari tu cikgu buat kelas AdMath dengan student cikgu lah, dalam kelas OTC kan. Student AdMath topik yang paling susah, bukan paling susah lah, antara topik yang killer lah AdMath ni. Okay, pembezaan. Kalau awak biasa dengar pembezaan, disebabkan diorang banyak gila buat latihan, sangat banyak buat latihan, so diorang dah reti lah. Ada yang pelajar, ada dua golongan ni wujud dalam kelas OTC. Dia dengar cikgu cakap, dia faham, lepas tu dia boleh buat latihan. Ada grup satu gini, dia tak dapat faham, dia tak faham. Dia macam dia okey, tapi dia tak dapat tangkap. But bila dia buat latihan, cukup banyak latihan dia buat, maka baru dia faham. Okay? So kalau awak macam faham macam tak faham, jangan risau. Buat latihan banyak, banyak. Awak akan nampak pattern soalan tu nanti. Okay? Alright. Cikgu, kalau jawapan dia positif, kena letak negatif ke se? Sebab garisan dia ke bawah, turun ke bawah. Okay. Macam ni kalau kiraan awak betul, awak tak perlu risau tentang negatif positif ni. Sebab hasil awak confirm akan negatif bila dia turun ke bawah. Kalau dia naik atas, hasil kiraan awak confirm akan positif. Jangan risau benda tu. Cumanya kalaulah tak ada gambar rajah ni, awak ada indikator. Kata, kalau negatif mesti graf dia ke bawah. So dah tahu dah. Okay. Dan awak, since cikgu dah bagi tahu awak dah tentang negatif turun bawah, positif naik atas tu, bila awak tengok graf ni ke bawah, awak akan expect jawapan dia mesti ada negatif. Kalau awak kira-kira, asal aku tak dapat negatif ni? Kan? Something is not right. So bolehlah semak balik. Okay? Kat mana aku silap tu? Kena check lah balik. Boleh? Tu je. Alright. Okay. Dah Okay, so itu saja kelas kita pada malam ni. Thank you very much. Cikgu harap dapat jumpa awak lagi pada minggu hadapan. Untuk student SPM, sekali lagi cikgu ucapkan all the best. Okay, untuk ujian bertutur bahasa Inggeris esok. Bertutur bahasa Inggeris, BI, English kan, ujian lisan untuk English. Dan juga untuk ujian mendengar untuk BM. Dan untuk pelajar-pelajar Form 5 dan Form 4 sekalian, ataupun mungkin ada yang Form 3, teruskan usaha. Awak ada masa, jangan sia-siakan. Okay, dan kita semua sama-sama doakan pelajar-pelajar SPM tahun ini cemerlang dengan jayanya. Okay, ikutlah, Allah akan berikan apa yang kita usahakan. Okay, so thank you very much. This is Cikgu Fahmi daripada PTTI. Thank you very much. Bye bye. Assalamualaikum.